Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua media yang sudi hadir pada hari ini. Jadi saya mewakili GPMS Negeri Perlis pada hari ini bersaksikan banglo keramat di belakang saya, iaitu banglo GPMS Kebangsaan. Saya ingin menyatakan kekecewaan dan tuntutan terhadap pimpinan GPMS Kebangsaan, terutamanya pucuk pimpinan. Dengan penuh rasa duka cita dan kecewa, saya dan rakan-rakan seramai 11 orang dari GPMS Perlis ingin meluahkan rasa ketidakpuasan hati kami terhadap GPMS Kebangsaan, terutama pucuk pimpinan yang langsung tidak menunjukkan sebarang usaha untuk membela nasib kami yang kini berdepan risiko penarikan beasiswa. Situasi ini adalah sesuatu yang sangat tidak adil dan menunjukkan kelemahan serta keengganan pimpinan tertinggi untuk melindungi ahli di peringkat angkar umbi yang selama ini menjadi tulang belakang kepada gerakan GPMS. Pada awalnya, isu ini adalah isu dalaman, tapi telah dibawa keluar yang menyebabkan isu ini menjadi lebih teruk dan lebih parah. Pimpinan kebangsaan, terutama pucuk pimpinan, tidak akan berada di tempat mereka sekarang jika bukan kerana sokongan daripada kami di peringkat negeri-negeri. Mereka seolah lupa bahawa kekuatan GPMS terletak pada komitmen dan pengorbanan anak muda seperti kami yang berjuang tanpa kepentingan peribadi, semata-mata untuk memartabatkan pendidikan anak-anak Melayu. Adalah mengecewakan apabila mereka yang berada di kerusi kepimpinan ini gagal untuk menunjukkan solidariti atau mempertahankan ahli yang berjuang di bawah. Saya akui bahawa GPMS kini sedang melalui pelbagai pergolakan dalaman. Namun, adakah kerana kami tidak bersama atau bersetuju dengan semua langkah pimpinan kebangsaan, maka hak kami sebagai ahli, malah sebagai anak Melayu, harus dipandang remeh dan diabaikan? Kami menyertai GPMS untuk menyumbang kepada perjuangan, bukan untuk menjadi mangsa kepada percaturan politikus atau agenda tersembunyi yang menekan kami. Apabila kami tidak sehaluan dengan pimpinan di atas, kami di GPMS Perlis hanyalah belia yang menyertai organisasi ini untuk memperjuangkan hak pendidikan anak Melayu. Kami menyertai GPMS dengan penuh harapan dapat menyumbang dan membentuk diri sebagai pemimpin masa hadapan, bukannya untuk dijadikan mangsa kepada kepentingan politik atau strategi pihak tertentu. Apa lebih menyakitkan, kami telah memberi sepenuh komitmen kepada GPMS. Namun, apabila kami berdepan cabaran yang mengancam masa depan pendidikan kami sendiri, pimpinan kebangsaan memilih untuk berdiam diri. Bagaimana pimpinan kebangsaan boleh mengabaikan kami, sedangkan kami di peringkat negeri turut menyokong dan memperjuangkan matlamat yang sama, iaitu memperkasakan pendidikan anak bangsa. Sikap tidak peduli mereka adalah satu pengkhianatan kepada perjuangan GPMS itu sendiri. Mereka seolah-olah lupa bahawa GPMS bukan hanya sekadar nama besar di peringkat kebangsaan, tetapi lebih kepada jentera akar umbi yang bekerja keras tanpa henti. Kami mengecam keras sikap lepas tangan pimpinan GPMS Kebangsaan yang tidak memperlihatkan usaha nyata untuk mempertahankan hak kami. Mereka tidak layak berada di kedudukan tersebut sekiranya tidak mampu menjaga kebajikan ahli yang berjuang di bawah naungan mereka. Jika beginilah cara pimpinan kebangsaan melayan kami, maka apa gunanya GPMS sebagai sebuah gerakan yang kononnya memperjuangkan pendidikan anak Melayu? Di manakah prinsip 4 sedar yang selama ini menjadi panduan kepada perjuangan GPMS? Kami di GPMS Perlis sentiasa bekerja keras, bukan untuk kepentingan peribadi, tetapi kerana kami percaya pada perjuangan ini. Pimpinan kebangsaan perlu sedar bahawa tanpa kami di peringkat akar umbi, GPMS tidak akan ada kekuatan yang sebenar. Maka kami pada hari ini
berdiri di sini menuntut agar hak kami sebagai ahli dipertahankan, termasuk beasiswa yang menjadi kunci masa hadapan kami. Jadi saya juga amat kecewa apabila saya menghubungi salah seorang daripada pimpinan tertinggi dan dia mengatakan kepada saya, "It's your fault lah bro. Kenapa you still meletakkan pelajar-pelajar yang terikat dengan perjanjian beasiswa, sedangkan you dah tahu dia terikat dengan perjanjian beasiswa, supaya diletakkan di AJK, di dalam jawatan kuasa GPMS." Jadi saya merasakan ini tidak patut keluar daripada mulut seorang pimpinan tertinggi. Kerana mereka ini, kami ini adalah belia di akar umbi, di peringkat akar umbi yang memperjuangkan GPMS. Kami tidak mengira penat lelah, kami tidak mengira wang ringgit, tapi kami sanggup berjuang. Kami sanggup memperjudikan beasiswa kami. Jadi saya harap pimpinan kebangsaan dapat menuntut hak kami sebagai pelajar, ahli dan juga anak Melayu. Jangan sia-siakan perjuangan kami. Sekian sahaja daripada saya. Adakah ini melibatkan parti politik campur tangan? Untuk hari ini memang tiada campur tangan parti politik dalam isu kami. Memang hanya berkaitan dengan perjanjian kami dan juga beasiswa. Antara arahan ROY dengan perlembagaan, menurut Tuan bagaimana? Mengikut pendapat saya, arahan ROY dan juga perlembagaan yang lebih penting pada saya adalah kita tidak boleh mengetepikan arahan ROY itu sendiri. Sebab apa? ROY adalah regulator kepada kita semua. Di dalam perlembagaan GPMS juga ada menyatakan bahawa pendaftar berhak untuk overrule apa kita punya perlembagaan. Roy yang isu terbaru ni, Roy tekankan pemilihan. Pemilihan pasal yang sebelum ni AGM buat masa PKP. Betul. Jadi dia Selepas tangguhkan PKP. pemilihan setahun. Jadi kalau technically komiti yang ada sekarang ni valid sampai kalau 3 tahun lah. Valid sampai tahun depan lah. Yang tu yang Kita ikut sidang. Sidang iaitu 21-24. Jadi apa yang telah diputuskan di dalam persidangan agung dan juga pemilihan mereka pada ketika itu juga telah dinyatakan 21-24. Dan Roy juga telah mengeluarkan arahan yang mana mereka ini akan tamat pada sesi 2024. Jadi kita hanya mengikut kepada arahan Roy lah. dia tak selari lah. Ya, tak selari. Macam PRK buat Betul. luar tak sama dengan PRU lah. Betul. Risiko yang mungkin boleh berlaku sekiranya arahan ROY tak diikuti. Risiko seperti yang kita tengok sebelum ni, Roy ada kuasa lah untuk menggantung ataupun membatalkan pendaftaran GPMS. Tapi kami tidak mengharapkan perkara sebegitu berlaku lah. Jadi sebab kita GPMS adalah pertubuhan yang lama sejak tahun 1948. Takkan kita nak menghadap isu yang sebegini. Betul. Yang ni isu-isu beasiswa ni macam mana? Saya tak faham. You masih dapat beasiswa ke apa? Ya, mengikut perjanjian beasiswa kami, mana-mana pelajar tidak boleh terlibat dengan mana-mana pertubuhan ataupun parti politik di luar. Okey, tapi perkara ini tak ada isu pun sebenarnya, isu dalaman. Kan, benda ini boleh diselesaikan dengan orang kata negosiasi di antara kepimpinan kebangsaan dan juga pihak yang memberi beasiswa kepada kami. Tapi perkara ini tidak berlaku. Kan? Mereka lebih memilih untuk berdiam diri. Yang tak fight for you lah. Tak fight untuk kami. So harapan selepas sidang media ni? Harapan kami selepas sidang media ini adalah pihak pimpinan di kebangsaan lebih membuka mata, buka hati, jangan gelapkan hati. Kan? Tengok isu-isu yang ada di akar umbi, pertahankan hak-hak ahli berbanding kamu mempertahankan kerusi kamu di atas.